Next question, question number 4. So question number 4 ni pula merujuk kepada process of gaseous exchange in the lung. So maksudnya dia adalah yang reverse daripada question number 1 tadi. So kalau number 1 kita nampak macam mana CO2 yang berada dalam tisu masuk ke dalam blood plasma dan juga red blood cell. Yang ini kita nampak what happen apabila CO2 yang datang daripada tisu tadi sudah sampai dekat area lung. Okay, so basically kita akan reverse the whole processes yang berlaku dekat area tisu tadi. So kita start dengan HCO2 minus yang dissolve dekat dalam blood plasma, dia akan masuk balik into the red blood cell. So hydrogen carbonate ion akan masuk balik dalam red blood cell dan menyebabkan chloride ion untuk keluar semula. So another process of chloride shift. So nampak tak chloride shift ni adalah reversible. So dia bukannya merujuk kepada Cl masuk saja, tapi kalau Cl keluar pun adalah chloride shift. Asalkan tujuan dia adalah untuk maintain the electrochemical balance. Dan kat sini kita nampak HO2 minus itu datang daripada dissociation of sodium hydrogen carbonate. Sebab tadi saya dah kata HO2 minus once dia masuk dekat dalam cytoplasm, dia boleh bind dengan sodium ion untuk form sodium hydrogen carbonate ion. Okay, so dia kena dissociate dahulu and then baru hydrogen carbonate ion akan masuk balik ke dalam cytoplasm of the red blood cell. So once inside the cytoplasm, dia akan combine balik dengan dia punya proton untuk jadi carbonic acid. So kat sini kita nampak H plus itu datang daripada mana? H plus itu mesti datang daripada HHB ataupun hemoglobidic acid. So maksudnya HHB mesti dissociate dahulu menjadi H plus dan juga HB. So in this case Z adalah HB. Buktinya adalah Z akan bind dengan oksigen untuk jadi HbO24. So HbO24 adalah oksihemoglobin. So kalau soalan tanya, kenapa at lung hemoglobidic acid akan dissociate kepada H plus dan juga hemoglobin? Jawapan adalah sebab at lung, dekat kawasan lung ada high partial pressure of oxygen. So dalam keadaan high partial pressure of oxygen, hemoglobin akan ada high affinity kepada oksigen. So dia reverse kepada keadaan semasa dekat area tisu tadi. So tisu tadi kenapa dia dissociate? Sebab ada low partial pressure of oxygen yang akan reduce affinity of hemoglobin kepada oksigen. Sebab tu oksihemoglobin pergi dissociate menjadi hemoglobin dan juga oksigen. So in reverse, apabila sampai dekat area lung semula, affinity of the hemoglobin kepada oksigen akan meningkat. Kenapa dia meningkat? Sebab sekarang dalam environment dekat lung ada high partial pressure of oxygen. Kenapa high? Sebab kita baru sedut oksigen itu daripada atmosphere. So dalam lung ataupun alveolar space memang ada banyak oksigen sebab kita baru inhale the oxygen from the outside, menyebabkan ada high partial pressure. So nampak tak bahawa affinity of hemoglobin ni berubah bergantung kepada partial pressure of oxygen tu tinggi ke rendah. So kalau ada high partial pressure of oxygen, affinity of hemoglobin kepada oksigen pun akan jadi tinggi. Ingat affinity tu merujuk kepada hemoglobin kepada oksigen, bukannya oksigen kepada hemoglobin. So tak sama. Protein itu yang ada affinity, bukan the gas. Okay, bukan gas tersebut. So hemoglobin has higher affinity to oxygen. That's why it will dissociate from H plus untuk jadi balik hemoglobin. And then it will bind with oxygen untuk form oksihemoglobin. So H plus itu akan kena release and boleh combine semula dengan hydrogen carbonate ion untuk form carbonic acid. Next, carbonic acid akan dissociate semula menjadi water dan juga CO2. So untuk proses ni berlaku, dia still require enzyme reaction. Sebab tadi semasa formation pun kita perlukan enzyme. So ini pun kita perlukan enzyme juga. Okay, so the enzyme is still the same enzyme, iaitu carbonic anhydrase. So kat sini kita nampak salah satu properties of enzyme yang penting sekali, iaitu enzyme can catalyze reversible reaction.
So enzyme boleh combinekan CO2 dengan water untuk form carbonic acid. At the same time, the same enzyme can be used untuk break down carbonic acid back into CO2 dan water. So kalau soalan dalam chapter 4 biocatalysis minta an example of reaction that show enzyme property iaitu reversible, awak boleh guna reaction ini untuk tunjukkan bahawa enzyme boleh catalyze reversible reaction. Okay, so and then kita akan dapat CO2. So CO2 bolehlah diffuse from the red blood cell and then into the blood plasma, and then from the plasma masuk ke dalam alveolar space. Okay, so kenapa CO2 bergerak into the alveolar space? Sebab in the alveolar space akan ada low partial pressure of CO2 compare dekat dalam red blood cell yang ada high partial pressure of CO2. Okay, kenapa alveolar space ni ada low partial pressure of CO2? Sebab CO2 tu kena exhale, kena hembus keluar apabila kita menghembus nafas. Okay, next kita pun nampak juga CO2 yang transported dengan dia bond dengan hemoglobin iaitu carbaminohemoglobin pun akan dissociate menjadi CO2 dan juga hemoglobin. So for the same reason, sebab sekarang hemoglobin ini ada higher affinity kepada oksigen. Sebab tu walaupun dia sedang bind dengan CO2, dia akan pergi buang CO2 tersebut sebab dia prefer untuk bind dengan oksigen instead of dengan CO2 sebab dia sekarang berada dekat kawasan yang ada high partial pressure of oxygen. Tadi masa dekat tisu ada high partial pressure of CO2 tetapi low partial pressure of oxygen. So dia boleh bind dengan CO2. Cuma sekarang affinity dia adalah higher kepada oksigen compare dengan hemoglobin. So walaupun di dalam keadaan carbaminohemoglobin, dia akan pergi buang CO2 tersebut dan dia akan pergi bind dengan oksigen. So CO2 pun akan kena release dan CO2 boleh transported into the alveolar space by simple diffusion. And then the last CO2 transported adalah dalam bentuk dissolved in the blood plasma iaitu sebanyak 7% tadi. So 70% yang sebagai HCO3- ataupun bicarbonate ion dan juga 23% sebagai carbaminohemoglobin. So ini apa yang berlaku apabila red blood cell dan juga blood plasma yang mentransportkan CO2 daripada respiring tissue sudah sampai ke kawasan lung. Okay, question number 1 tadi adalah apabila daripada lung, daripada respiring tissue untuk dia sampai ke lung. Apa yang berlaku semasa dia berada dekat respiring tissue. So question 1, label X, Y dan juga Z. So X tadi adalah chloride ion, Y adalah hemoglobinic acid, Z adalah hemoglobin. Next, based on figure 4, describe the mechanism of transport of CO2 the most. Paling banyak. So paling banyak merujuk kepada yang 70% ni. So awak kena explain pasal yang 70% ini sahaja sebab dia minta yang the most, paling banyak. Iaitu CO2 itu akan combine dengan water untuk form carbonic acid. And then carbonic acid akan dissociate into bicarbonate ion dan juga proton ataupun H+. And this reaction is catalyzed by enzyme carbonic anhydrase. And then the bicarbonate ion ataupun hydrogen carbonate ion diffuse out of the erythrocyte into the blood plasma. So ini transport yang paling banyak sekali iaitu sebanyak 70%. Next question, suggest the importance of Z or Y. Suggest the importance of Y iaitu formation of hemoglobinic acid ni. So jawapannya adalah untuk maintain constant blood pH ataupun untuk prevent change in the blood pH. Seterusnya, describe the structure of Z iaitu hemoglobin as a respiratory pigment. So ini merujuk kepada characteristic of hemoglobin iaitu there are globular protein made up of 4 polypeptide chain iaitu ada 2 alpha chain dan juga 2 beta chain. Dan in total ada 4 heme groups that can bind 4 molecules of oxygen.
So that's why kalau kamu kena buat chemical reaction untuk show formation of oxyhemoglobin, kita kena letak 4 oksigen dekat sini, iaitu kena letak 4 oksigen untuk satu je hemoglobin dan satu molekul of HbO2 4. So reason 4 ini sebab satu molekul of hemoglobin itu ada 4 heme group, sebab ada 4 polypeptide chain. Satu polypeptide chain, satu heme group, so satu oksigen. So in total ada 4 untuk satu hemoglobin, jadi 4 oksigen. So itu adalah oxyhemoglobin because of the structure of the hemoglobin. Last question, what is X? So X tadi adalah chloroion. So jawapannya adalah untuk maintain electrochemical balance ataupun neutrality ataupun to maintain charge balance across the membrane of the red blood cell. So that's it for question number 4.